Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambung mengajar daripada kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Di mana last hari itu kita berbincang atau berkongsi tentang perihal di luar rumah, di mana kita digalakkan bila keluar membaca doa ataupun zikir yang telah diajar oleh Rasulullah SAW. Ya. Seumpama yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi, Abi Daud dan selainnya daripada Anas bin Malik, ya, sahabat Nabi, daripada isterinya Ummu Salamah, dan mungkin ada periwayat yang lain. Dan diajar kepada kita ataupun disampaikan pula kepada kita oleh ulama-ulama yang mengajar tentang zikir. Antaranya ialah Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam buku zikirnya yang masyhur dan muktabar itu telah Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar. Jadi diajarlah, ya. Kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Itu satu riwayat. Ya. Dan satu riwayat yang lain, bismillah Allahumma inni a'udzu bika an azil au uzal au adil au udal au azlam au uzlam au ashhal au yushhal alayya. Ya. Boleh baca salah satu daripadanya dan boleh juga menggabungkan kedua-dua. Boleh je, ya. Tidak ada masalah sama sekali. Kemudian bila kita melihat perkara yang tidak baik di tengah jalan, kita digalakkan berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Seumpama yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dan selainnya, di mana katanya Nabi SAW bila melihat perkara yang baginda tidak suka, maka baginda akan berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Kerana Nabi idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillahi ala kulli hal. Nabi bila lihat perkara yang tidak baik, especially di jalanan, boleh jadi ketika pemusafiran atau seumpamanya, Nabi berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Biasalah kat luar kan, macam-macam kita lihat benda yang kita tidak suka ataupun perkara yang tidak baik, maka kita kata macam tu. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Ya. Of course lah, kalau kita lihat perkara yang mungkar, kita kena mencegahnya. Mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Tengok benda tak baik kan, kena cegah dengan tangan, dengan kuasa yang kita ada lah, ya, kalau mampu. Ya. Hadis Abi Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Siapa-siapa yang lihat kemungkaran adalah dia merubahnya, menghentikannya dengan tangannya, kuasa lah. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia tak mampu dengan tangannya, dengan kekuasaan yang dia ada, sebab tak semua manusia ada kuasa. Ya tak? Mungkin kita berkuasa di satu tempat, kita tak berkuasa di satu tempat yang lain. Masing-masing tak sama. Maka adalah dia merubah dengan tangan, dengan mulutnya.
Ha? Falyughayyirhu bi lisanihi. Mana bagi nasihat, ya. Tegur apa yang patut, ya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak mampu, barulah dengan hatinya, ya. Jadi benda yang tak baik ni pun macam-macam. Jadi bila kita lihat benda yang tidak baik, mula-mula sekali kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian kalau kita boleh cegah, kita cegah dia dengan kuasa yang kita ada. Kalau tak boleh dengan lidah kita, dan kalau tak boleh dengan hati. Cuma hati ni Nabi kata wadzalika aful iman. Itulah lemah iman yang paling lemah sekali. Tapi nak cerita tak kisahlah, apa-apa yang kita lihat benda tidak baik, kita berkata alhamdulillah. Benda yang kita tidak suka, ataupun benda yang kita benci. Dan Nabi bila melihat benda yang baik ataupun benda yang baginda suka atau gemari, baginda akan berkata alhamdulillahilladzi. Macam mana? Karena Nabi idza ra'a ma yuhib qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Nabi bila lihat benda yang dia tidak suka, Nabi bila lihat benda dia suka, maka baginda akan berkata segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah perkara yang baik-baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Jadi dua tadi kan. Tengok benda tak baik, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Benda tak baik ni pun macam-macam juga. Satu kemungkaran tak baik juga. Satu lagi yang saya bagi contoh ialah kemalangan. Termasuk benda yang tidak baik. Tengok je benda yang tak baik macam kemalangan, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Lagi bagus kita tambah alhamdulillah alladzi afana wa mabtalana wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Tambah sikitlah kalau boleh, ya. Dan saya dah baca hadis ini dulu pada kuliah sebelum ini daripada Umar Al-Khattab yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud. Di mana Nabi kata bila kamu berjalan kamu melihat akan musibah atau kemalangan, maka kamu kata waktu alhamdulillahilladzi afana. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberi keafiatan pada kami. Depa kemalangan, kita tak. Jadi puji Allah. Kan? Tengok kemalangan, mula-mula baca alhamdulillah ala kulli hal. Tadilah. Tu riwayat lain. Kemudian sambung lagi alhamdulillahilladzi afana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi keafiatan pada kami. Wa mabtalana, dan tidak memberi musibah ke atas kami. Ya, kita tak kena, dia kena. Jadi puji Allah. Wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan telah memberi kelebihan ke atas kami berbanding yang lain dengan suatu kelebihan. Mana puji Allah, ya. Ya. Dan kita boleh isi masa dengan apa-apa bacaan yang kita tahu. Ya. Kita boleh pasang radio tapi dengar orang mengaji Quran lah. Dengar lagu pula, kan. Kita boleh dengar ceramah, kita boleh baca Quran, boleh pasang. Sekarang ni CD tak ada lah, kan. Ya. Mau Bluetooth semua, kan. Pasang YouTube dengan Quran. As long as kita isi masa perjalanan kita itu dengan zikir-zikir dan perkara yang baik, ya. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud daripada Ibnu Abbas, ya. Nabi kata siapa-siapa yang dia berjalan kemudian dia ditemani oleh zikrullah, ya. Ma min rakibin, macam mana hadis tu? Nak panggil mari jap.
Ma min rakibin yasiru bi zikrillah illa radifahu malak. Wa ma min rakibin yasiru bisy'r illa radifahu syaitan. Ya. Hadis ni pun penting juga untuk menjadi peringatan kepada kita supaya bila kita keluar daripada rumah kita, boleh jadi kita nak pergi kerja, boleh jadi kita nak apa-apa lah ya, atau nak bermusafir, ya, balik kampung raya haji ya. You all tak balik kampung raya haji ada je ni. Saya balik kampung juga, tapi hari ni dah balik. Saya balik Sabak pernah. Balik hari Jumaat. Pagi tadi dah balik sini dah. Pasal esok rumah dah kerja. Ya. Tengah hari tadi dah sampai dah pukul 2 kan. Pergi beli barang sikit. Pukul 6 sampai rumah. Sempatlah tidur sekejap sebelum main kuliah kan. Di kampung juga kan. Tuan-tuan rumah ke kampung dekat kot. Balik sekejap dah boleh main sini kan. Tak kisahlah ya. Jadi kita kena isi masa-masa yang ada. Sementara hari ni bila kita bermusafir, zaman dulu tak ada kereta, dia orang naik unta, naik keldai ya. Radio tak ada. Habis tu apa radio mereka? Mulut sendiri ya. Tapi sama ada mereka memenuhi perjalanan mereka dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, memuji-mujinya. Bila dia baca Quran, bila dia bertasbih ya. Ataupun boleh jadi juga dia tak isi dengan hal-hal seumpama itu. Dia isi dengan syair, dia menyanyi syair. Jadi Nabi sebut dua benda. Nabi kata siapa-siapa berjalan, dia isi perjalanan dia dengan zikrullah. Ya. Dalam konteks hari ni mungkin kita bawa kereta, ya, kita bacalah ya apa yang kita tahu. Baca Quran, apa yang kita hafal, kita zikrullah. Ataupun kita buka radio, malah kadang-kadang malah nak baca kan. Dengar je okey je. Macam Rasulullah SAW, most of the time baginda baca Quran sendiri. Tapi once a while baginda suruh sahabat lain baca ke atas diri. Ya. Nabi suruh Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayya al-Quran." Ya. Wahai Ibnu Mas'ud, baca Quran kat aku sikit. Ya Rasulullah, aqra' alayka wa alayka unzila. Takkah aku nak baca kat engkau kot, sedangkan Quran diturunkan kat atasmu. Nabi kata, "Uridu an asma'a min ghairi." Aku nak dengar daripada orang selainku. Jadi Ibnu Mas'ud bacalah ya. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Nabi suruh Ubay bin Ka'ab baca kepadanya. Ya. Ubay kata, buat apa aku nak baca? Quran kau lebih pandai daripada aku. Ia pun diturunkan ke atas kamu. Nabi kata Allah Ta'ala suruh. Maka dia kata, "Samanillah." Allah Ta'ala sebut nama aku. Nabi kata, "Na'am." Ya. Fabaka Ubay bin Ka'ab. Maka menangislah Ubay bin Ka'ab. Allah Ta'ala sebut nama dia tu. Kan? Betapa gembira dan terharu kerana namanya telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. That's why Nabi suruh dia baca. Ubay baca Quran kat aku. Takkan nak baca kot. Allah sebut nama kau kat aku. Dia pun baca ya. Dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Kadang-kadang Nabi tak suruh, Nabi lalu je, Nabi dengar sahabat yang baca Quran, Nabi berhenti. Umpama dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Musa Al-Ash'ari dia baca Quran. Dan dia suara sedap. Nabi pun dengar, berhenti dengar kan. Bila dia dah habis baca, Nabi pun kata, Nabi kata, "Tadi aku dengar kau baca." Dia kata, "Lau alimtu annaka sami'tani la habartuhu habra." Nabi Ubay kata, "Kalaulah aku tahu engkau dengar aku baca wahai Rasulullah, nescaya aku akan lebih memperelokkan bacaan." Dan Nabi berkata padanya, "Laqad utita mizmaran min mazamir Daud." Sebab Abu Musa ni dia baca Quran memang sedap. Nabi kata, "Kamu ni macam Nabi Daud." Nabi Daud ni tuan-tuan, bila dia baca Zabur, burung-burung semua datang duduk atas pokok-pokok dengar dia baca Zabur. Jadi macam itulah lebih kurang bacaan Abi Musa Al-Ash'ari Al-Quran, di mana Rasulullah SAW mendengar dan memuji. Laqad utita mizmaran kamizmari Daud. Kamu telah diberikan
siulan mizmar. Seumpama siulan Nabi Daud. Mana betapa sedapnya Abi Musa Al-Asy'ari membaca Al-Quran. Jadi tak kisahlah, dia kadang-kadang malah kan. Kita buka lah ya. As long as kita isi dengan zikrullah. Zikrullah ni dia luas. Bila dia baca Quran, bila dia tasbih, bila dia tahmid, bila dia dengar ceramah, zikrullah juga. Tak kisah. Maka Nabi kata yang akan menemaninya ialah malaikat. Ma min raqibin yasuru bi zikrillah illa radifahu malak. Nabi kata yang akan bersama menemaninya dalam perjalanannya itu ialah malaikat. Saya ustaz, tiap-tiap saya bawa kereta nak pergi kerja, baca Quran, tak pernah nampak malaikat pun. Memang tak nampak baik kan. Ya. Kalau boleh tengok kira tak tahulah kan. Tapi tak nampak. Tapi kita yakinlah. Sebab ia diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah perkara gaib. Ya. Nabi kata kau isi masa kau dengan zikrullah, malaikat akan menemani. Dan memang kita nak ditemani malaikat all the time. Sebab orang menemani kita ni ada dua. Satu malaikat, satu syaitan. Dua-dua kita tak nampak. Dan dua-dua ni ada peranan dia masing-masing. Ya. Kadang-kadang kita mari rasa nak buat benda baik, malaikat hasut kita. Ada hadisnya. Kadang-kadang kita mari nak buat benda jahat, hak hasut kita syaitan. Dia masing-masing ni ada peranan dia. Dan sebab itu kita nak malaikat. Ada macam-macam lah malaikat jenis-jenisnya. Of course lah hak ada di kanan kiri kita tu dia tulis aja. Ni malaikat-malaikat rahmah, malaikat-malaikat yang mendoakan kita atau mengaminkan doa kita, ya. Malaikat-malaikat yang sentiasa bertasbih kepada Allah all the time bila dia bersama kita. Of course lah, walaupun kita tak puji Allah, tapi malaikat hadut kita tu puji Allah. Maka rahmat Allah akan turun kepada kita. Jadi kita naklah malaikat ni. Kan? Jadi siapa-siapa yang isi masa itu dengan zikrullah, Nabi kata ia akan ditemani oleh malaikat. Apa maksudnya? Perjalanannya akan lebih dirahmati dan diberkati. Akan lebih dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi dia berdoa semasa dia berjalan, dia akan diaminkan. Dan of course lah, kalau ada hajat-hajat tertentu, mudah-mudahan hajatnya akan dipenuhi. Dan jika dia keluar untuk mencari rezeki, rezekinya akan lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita nak malaikat. Dan Nabi larang beberapa perkara sahabat bila berjalan, supaya sahabat tak buat benda tu. Takut-takut malaikat tak ikut. La yashabu malaikatun rifqah fiha kalbun wala jaras. Dalam hadis Bukhari daripada Abi Hurairah, Nabi kata, bila kamu berjalan jangan bawa dua benda ni. Pertama anjing, dan satu lagi ialah loceng. Kerana malaikat tidak akan bersama-sama dengan kamu. Kenapa anjing? Anjing memang malaikat tak dekat. Ya. Sebab tu kita dilarang bela anjing. Ya. Dilarang. Ya. Kalau tak bela pun, anjing tak boleh masuk rumah. Ya. Ada orang dia tak bela anjing tu. Anjing dia duduk main kat depan rumah dia, ikut dah. Dan kadang-kadang dia balik pun ada makanan lebih-lebih, dia bagi makan anjing. That is fine. Itu tak ada masalah sama sekali. Hak ni memang dia iktina, mana dia ambil anjing tu buat balik, dia bela dan seumpamanya, maka tidak boleh. Walaupun duduk di luar rumah, tanpa apa-apa tujuan. Kalau dia beli ataupun dia buat jaga rumah apa, tak apa. Dia panggil kalbu said ataupun kalbu masyiyah. Kalbu haid. Anjing ni kalau kita guna tak apa. Orang zaman dulu guna anjing untuk berburu. That is fine. Of course lah dia pergi berjalan bawa anjing because dia nak berburu. Itu tak apa. Ataupun dia anjing untuk jaga ladang. Tak apa. Kalbu haid. Ataupun anjing untuk jaga dia punya haiwan yang lain. Kan? Tak apa. Dia bela kambing, buat anjing jaga. Anjing tak makan kambing, tapi kambing ni segala datang. Jadi anjing ada. Tak apalah, ini saja-saja buat pet ke. Tak ada apa pun. Itu tak boleh. Itu panggil iktina. Maka ia dilarang.
Tapi lain pada tu tak apa. Saya ada saudara tuan, anjing tu memang datang rumah dia. Separuh mati dah. Sampai depan rumah dia, roboh. Terbaring lah. Ha. Dia pun ambil air bagi. Ambil susu bagi. Lepas tu, dia bagi makan. Sehari dua lepas tu, elok anjing. Lepas tu anjing tu tak pergi jauh lah. Duk main kat kawasan rumah dia je. Tapi tak pernah masuk lah rumah. Duk main kat rumah dia. Dia pun kalau ada makanan lebih-lebih, dia bagi lempar kat anjing tu kan. Dia tanya saya. Dia kata, that is okay. Because kita tak bela dia. Kita bagi makan tu, makanan lebih. Bagi makan anjing, that is fine. Ulama pun benar kan. Kita ada makanan-makanan daripada dibuang begitu sahaja, maka lebih baik kita bagi haiwan-haiwan termasuk anjing. That is fine. Kita tak bela dia. Tapi kalau kita memang bawa balik, bela walaupun di luar rumah. Walaupun orang kata apa, tidaklah semua mengharamkan. Ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Tapi itu iktinak seumpama itu, jika tidak ada tujuan apa-apa, maka sebaik-baik dielakkan. Kerana Nabi kata kalau ada anjing, malaikat tak masuk dekat. Lagi satu, akan dikurangi pahala kita satu hari sebanyak 1 qirat. 1 qirat ni seumpama 1 bukit Uhud. Kita pahala dah tak banyak kan. Man iqtana qalban ghaira qalbi masyiatin aw saydin nuqisa min amalihi kulla yawmin qirat. Itu hadis Bukhari tu daripada Ibnu Umar. Nabi kata siapa-siapa yang iktina, ambil anjing, bela tanpa apa-apa tujuan. Nabi kata, melainkan anjing-anjing yang hak tadilah, berburu, anjing jaga ladang, anjing jaga rumah untuk tujuan keselamatan dan ispan. Kalau selain daripada itu, Nabi kata akan dikurangi pahalanya setiap hari 1 qirat. 1 qirat ni 1 bukit Uhud. Sebab tu majoriti kata haram. Di samping dia mengurangi pahala kita, malaikat pun tak masuk dekat. Ya? Najis pula tu, jadi banyak masalah. Jadi kata haram. Ya. Cuma segelintir lah kata makruh. Jadi adalah yang kata haram, ada makruh. Tapi kebiasaannya orang Islam ni dia tak boleh anjing, normally lah ya. Tapi buat baik kat anjing tak apa. Hak bela tu kita ambil, buat balik. Tu panggil iktinak. Tapi kalau anjing-anjing liar duk main sekitar rumah kita, jangan halau pula. Plastik ke. Saya ada pengalaman seorang ni tuan-tuan, imam lah, imam surau. Bila nak pergi subuh, lastik anjing. Asal dia kata bising tepi surau. Asal nak azan je, anjing menyalak. Asal nak azan je, anjing menyalak. Asal menyalak je, azan. Lastik je. Ada orang mengadu dengan saya. Saya pun tanya dia, Mam, pagi-pagi anjing bising kan? Bising kata, lastik Ustaz. Saya kata jangan, esok lah. Dia kata tak boleh, berdosa. Ada satu, zalim haiwan kan. Apa masalah dia? Dia bukan masuk dalam surau pun, dia main kat luar surau je. Bagi makanan kat anjing tak salah sama sekali. Sebetulnya kalau anjing tu lapar atau seumpama. Yang tak boleh ni kita iktinak, buat balik. Kita bela tanpa apa-apa tujuan. Itu yang dilarang. Ya? Jadi dia tak kacau kita pun. Kita azan, dia menyalak. Bolehlah halau dia, tapi janganlah lastik. Allah kan. Tuan kan. Jadi saudara saya ni tuan-tuan, anjing memang duk main. Dia tak pergi dah dekat. Dia tak tahulah dia sesak macam kawasan tu memang banyak anjing pun. Tapi tak adalah anjing mari dekat rumah. Kan? Ini anjing tu agaknya sakit ke macam mana? Jelepek depan rumah dia, dia bagi makan, bagi susu, dia tak nak pergi jauh. Duk main kat rumah tu je. Ya? Jadi tak boleh nak buat apa. Setakat bagi makan, that is fine. Saya kata tidak ada masalah sama sekali. Tapi ada timbul isu juga. Orang tak kenal mari, dia salah. Atau orang tu masuk dalam rumah, dia gigit selipar kawan tu, dia buat lari. Itu satu hal pula. Susah nak jawab juga kan. Ya, memang tu ala nak kena samak lah Ustaz, apa gitu gini. Aduh, pening. Ya. Jadi Nabi kata kalau mau kamu jalan, jangan buat dua benda ni. Pertama anjing. Kerana anjing memang tak digalakkan untuk kita, bukan tak digalakkan, memang dilarang untuk kita ambil dia sebagai haiwan peliharaan. Of course lah kalau kita bawa masuk dalam rumah kita, kerana malaikat tidak akan mendatangi rumah kita selagi mana ada anjing di dalamnya. Jika anjing itu tidak ada apa-apa tujuan, kalau ada tujuan tak apa.
Dan Nabi SAW seumpama diriwayatkan dalam Al-Mustadrak ala Syaikhain, riwayat Al-Hakim, Jibril tidak mendatangi Rasulullah SAW selama beberapa hari, walaupun Jibril dah berjanji. Jibril kata, contohnya lagi 2 hari aku datang. Nabi tunggu 2 hari tak main-main. Ya. Dan bila Jibril datang selepas itu, Nabi tanya, kau kan kata nak mari 2 hari lepas, kenapa tak datang? Aku tak datang pasal di bawah katilmu ada anjing, dan di dalam rumahmu ada gambar. Maka anjing yang ada di bawah katil Nabi dibawa keluar. Kata riwayatnya anjing itu dah mati. Setengah riwayat tak sebut anjing itu mati, tapi anak anjing lah. Anak anjing lah. Tak tahulah macam mana dia masuk bawah rumah, bawah katil Rasulullah. Dan satu lagi gambar Aisyah ni, dia kain tu dia buat lansir. Jadi Nabi pun suruh potong, lalu Aisyah buat jadi sarung bantal. Jadi Jibril kata, aku tak masuk sebab dalam rumahmu ada 2. Satu ada anjing, satu ada gambar. Nabi pun suruh anjing itu dikeluarkan, dan Nabi suruh gambar itu, kain itu dipotong lalu dijadikan sarung bantal. Tak tu sebenarnya rumah, gambar dalam rumah ni satu isu juga. Gambar. Saya alhamdulillah tuan-tuan, dalam rumah saya memang tak ada gambar. Satu gambar pun tak ada. Kerana walaupun ada khilaf dalam isu gambar, ada yang kata gambar kalau lukis dengan tangan baru tak boleh. Kalau gambar yang tak lukis tangan tak apa. Ada kata gambar ni kalau tak boleh kalau ia ada bentuk. Kalau kita sentuh dengan tangan, dia ada dia punya shape. Dia panggil mujassam, baru tak boleh. Sebab kata kalau gambar yang tidak mujassam tak apa. Ada orang kata gambar boleh, yang tak boleh patung. Semata-mata gambar, that is fine. Yang tak boleh patung. Macam-macam lah. Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunnah, dia hurai secara panjang lebar dakhillah para ulama dalam hal itu. Jadi cerita gambar ni banyaklah dia punya pendapat. Tapi pendapat yang paling baik ialah sebarang gambar. Melainkan gambar-gambar tumbuh-tumbuhan ataupun gambar-gambar bernyawa tapi yang telah dipotong kepalanya. Kalau campur-campur hadis semua kan. Bagi orang yang nak kebaikan. Bagi orang yang nak kebaikan kan. Kita nak rumah kita dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ialah kerana malaikat. Pasal malaikat ni ada satu malaikat dia panggil malaikat rahmat. Masuk malaikat tu dalam rumah kita, rahmat rumah kita. Pasal nama malaikat rahmat. Allah Taala dah bagi malaikat ni, kau bawa rahmat aku. Jadi yang Nabi kata malaikat tak masuk dalam rumah, ulama kata malaikat rahmat. Malaikat-malaikat seumpama ni ialah malaikat rahmat. Kerja dia memang membawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau rumah kita ada anjing, rumah kita ada gambar, dia tak masuk. Rumah kita tak masuk rahmat. Relate kepada yang perjalanan tadi, bukan gambar lah, tapi anjing dengan loceng. Loceng. Kenapa loceng? Kerana loceng adalah syiarun Nasara. Loceng ni adalah syiar orang Nasrani. Mereka kalau nak semayang, mereka ketuk loceng. Hari ni pun memang, walaupun tidak diamalkan oleh sebahagian, tapi loceng mereka tetap ada di menara-menara mereka. Sebab orang dulu memang. Sebab itu sebelum disyariatkan azan, sahabat dengan Rasulullah bincang, macam mana kita nak panggil orang semayang. Ada orang cadang kat Nabi, tiup tu, dipanggil buk. Buk ni macam tanduk gajah ditiup. Itu dia panggil buk. Macam ni Rasulullah, kita tiup buk lah. Nabi tak suka. Kerana buk min syiaril Yahud. Buk ni ialah amalan orang Yahudi. Dia bila nak panggil ibadah, memang dia tiup al-buk. Ada pula cadang loceng. Nakus ni loceng lah, jaras. Nabi kata, aku tak suka. Kenapa? Kerana loceng daripada syiarun Nasara. Orang Nasrani, Kristian, bila dia pun nak ibadah, yang depan mereka akan ketuk loceng. Ya. Kita kat leher kucing taruh loceng.
Betul tak? Dulu-dulu lah, sekarang tak ada kot. Kita dulu suka kalau kucing taruh loceng, keling, 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 keling. Boleh elakkan. Walaupun ada tujuan, tapi loceng ni tak bagus. Tapi kalau loceng yang ada di tempat-tempat kita nak panggil orang, loceng di sekolah, keling, 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 itu tak apa. Orang jual aiskrim ke tu tak apa. Tak ada tujuan. Ni tak pasal-pasal nak gantung kat leher haiwan. Apa tujuan dia? Tak tahu. Kalau boleh loceng pun dielakkan. Siapa-siapa yang berjalan ada loceng, maka malaikat rahmat tidak mendekati. Maka Nabi larang. Tak haram pun. Di sisi majoriti makruh saja. Tapi bagi orang yang nak kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, of course lah nak rahmat, dan yang bawa rahmat ni salah satu ialah malaikat. Maka ia akan elakkan hal-hal yang seumpama itu. Jadi Nabi kata siapa-siapa yang isi perjalanan dia dengan zikrullah, maka yang akan menemaninya ialah malaikat. Ulama kata malaikat di sini ialah malaikat rahmat. Ya? Sebab malaikat ni memang sentiasa ada bersama kita. Ada malaikat kanan, malaikat kiri. Ya? Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai tugas. Ya? Kat bukit ada malaikat yang jaga. Ya? Dekat sungai ada malaikat yang jaga. Tu dulu masa Nabi pergi ke Taif. Ya. Bila Nabi lontar batu atau seumpamanya oleh Banu Saqif, malaikat yang jaga bukit mai. Kata aku duduk di bukit ni, kalau kau nak aku hempatkan bukit ni atas depa. Nabi kata jangan. Ya. Malaikat memang ada yang jaga hal-hal seumpama itu. Ya. Tapi wali belum ada lagi. Wali jaga bukit, wali jaga sungai, itu tak tahu. Tak ada nas. Kalau malaikat ada. Ya. Malaikat ni ada tugas-tugas dia. Ada malaikat, dia tugas dia tasbih all the time. Dia tasbih saja. Ada malaikat tugas dia tahmid tu. Ada malaikat tugas dia rokok sampai hari kiamat. Ada malaikat tugas dia sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat kerja dia tulis sampai hari kiamat. Ada malaikat tugas dia jaga bukit sampai hari kiamat. Ya. Ada malaikat jaga sungai. Dia akan jaga sungai sampai hari kiamat. Ya. Ada kata, malaikat ada jaga bukit, ada jaga sungai. Apa masalah wali tak ada jaga? Masalahnya malaikat ada nas, wali tak ada nas. Isu wali sekarang ni kuat ya. Baik. Jadi lagi satu Nabi kata, siapa-siapa yang isi masa dan perjalanan dia dengan syair, maka yang akan menemaninya ialah syaitan. Pasal apa Nabi sebut syair? Sebab hiburan orang zaman dulu ialah syair. Ya. Of course orang Arab memang dia ni dipanggil kaum syair, kaum syair. Syair adalah orang kata alat orang Arab dalam banyak hal. Kalau dia nak puji pemerintah, dia akan karang syair. Dia panggil syairu al-madih. Kalau dia nak memuji wanita, dia akan karang syair rosak. Ya. Ini syair-syair yang haram lah. Kalau dia nak, kita dulu belajar syair. Belajar belaka syair madih, syair rosak. Bukan syair rosak ya. Syair memuji wanita adalah syair ghazal. Ghazal. Kita belajar belaka tu dulu. Belajar syair ghazal. Dia mensifatkan wanita, cara berjalan, mata dia macam mana, telinga dia macam mana. Seolah-olah macam kita melihat seorang wanita with our naked eyes. Macam tengok betul-betul wanita tu depan mata kita. Itu dia syair yang diharamkan. Kerana orang kata apa, mensifatkan tubuh badan wanita. Ya. Kalau dia nak puji orang yang mati ataupun ratapan, dia panggil syairul rosak. Tadi rozak ni rosak. Macam-macam jenis syair tu. Tapi kita kena belajar lah pasal nak belajar bahasa Arab. Belajar juga syair-syair haram tu pun. Tapi nak belajar bahasa dia. Pasal bahasa dia bahasa yang tinggi, yang mesti dipelajari lah. Jadi kita belajar. Jadi macam-macam syair lah. Ya. Kalau dia nak kutuk orang tu, dia panggil syairul hajar. Dia kutuk kau-kau. Tapi ada juga syair-syair yang baik. Ya. Syair-syair nak menaikkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada.
Syiar-syiar untuk nak merapatkan silaturahim ada. Syiar-syiar untuk nak bagi orang kuat dan rajin mencari rezeki ada. Ya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dia mencela syiar. Kita baca surah Yasin ada sebut syiar lah. Macam mana ayat dia? Wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Sebelum tu Allah Taala kata tu. Allah Taala kata Nabi ni tak layak syair. Merujuk kepada syair-syair yang haram. Pasal orang Arab memang syair ni dia satu kelaziman lah ya. Jadi Nabi kata siapa-siapa yang berjalan dia isi masa dia dengan syair, maka yang akan menemaninya adalah syaitan. Merujuk kepada syair-syair yang haram. Tapi kalau syair-syair yang tidak haram tidak ada masalah. Tapi kenapa Nabi sebut syair? Sebab memang kelaziman orang Arab dia suka syair-syair yang haram seumpama itu. Ya? Baca syair-syair yang bagus tak baca syair-syair yang merepek tu seronok. Yang Nabi kata siapa yang baca syair-syair seumpama itu maka tidak boleh. Nabi pun syair. Sebab itu dalam Quran memang ada beberapa ayat Allah Taala mencela syair secara umum, tapi ditafsir oleh para ulama ialah syair-syair yang haram, bukan syair yang dibenarkan, syair-syair yang baik ya. Kerana Nabi juga syair. Kalaulah Allah Taala mencela semua syair, nescaya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah salah. Nabi pun bersyair. Antaranya ketika, tapi Nabi bukan syair all the time lah. Nabi syair once a while. Sehingga ada satu atau dua riwayat saja Nabi syair. Antaranya ialah ketika perang Khandaq. Nabi duduk gali parit kan. Tengah-tengah gali parit tu Nabi syair. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Dua bait dia. Dua ayat dia satu rakaat. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Wahai Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Fansuril ansara wal muhajirah, dan bantulah orang muhajirin dan orang ansar. Tu je syair Nabi sikit je. Nak menunjukkan bahawa syair ni dia benar. Tapi taklah Nabi syair all the time. Dalam konteks hari ni kita kiaskan, bila kita berjalan, kita isi masa kita dengan mendengar lagu-lagu yang haram, yang melalaikan. Jadi hak menemani kita ialah syaitan. Ada seorang sahabat saya ni tuan-tuan, dia memang kaki karaoke. Kalau kat kenduri, dia lah tukang nyanyi. Dalam kereta dia speaker box sebesar-besar. Memang kalau dia pasang lagu nak pecah kereta tu. Tiba-tiba dia mengadu kat saya bila dia balik kampung, lalu ke arah highway, dia kata anak dia nampak hantu. Memang patut nampak hantu. Kau naik kereta kau pasang lagu. Pasal Nabi dah kata kau isi masa syair, yang menemanimu ialah syaitan. Kita pasang lagu-lagu apa gitu-gitu. Syaitan tu mana? Tu anak dia nampak. Tak tahu lah anak dia nampak hantu betul ke tidak. Jadi nak cerita begitulah ya, kita isi masa kita. Walaupun tidak banyak, mungkin kita keluar dalam 5 atau 10 minit, tapi kita penuhilah dengan orang kata apa, dengan perkara yang baik. Kalau kita nak baca sendiri, kita baca. Kita tak nak baca, kita dengar ya. Ada soalan tak? Nak tanya apa-apa? Bismillah. Ada soalan? Ya. Anak anjing, kenapa? Bela tak boleh. Bela kalau nak menyelamatkan nyawa dia boleh. Tapi kalau kita bela semata-mata bela, tak boleh. Mana kita nampak anak anjing mak dia ada pun, kita ambil bela tak boleh. Itu dia bagi explain lah. Tapi kalau kita nampak anak anjing yang kecil terbiar, yang mana kalau dibiarkan dia mati, waktu kita boleh ambil, kita jaga dia sampai dia okey. After that kita lepaskanlah dia. Itu boleh. Ya. Jangan dia panggil susah juga kita kata jangan fobia dengan anjing. Kadang orang kata nak ajar orang bagi baik dengan anjing pula. Anjing ni tuan-tuan, dalam fiqh memang dia dibincangkan dalam banyak bab. Boleh kata dalam fiqh tuan-tuan daripada awal sampai akhir bincang bab anjing. Dalam fiqh ibadat, dalam taharah umpamanya, banyak bincang bab anjing. Dalam bab air bincang bab anjing. Dalam bab najis bincang bab air. Bincang bab anjing.
Dalam bab apa lagi? Dalam muamalah pun sama. Dalam semayang, bincang lagi bab anjing. Kita semayang, anjing melintas. Sebagai ulama kata batal kerana ada hadirnya. Ya? Apa lagi? Dalam muamalah, lagi banyak bab anjing ni. Ya? Ada bincang tentang jenis-jenis harta. Masuk anjing. Kerana anjing ialah harta yang tidak mutakawin. Harta yang tidak ada nilai di sisi syarak. Sebab itu jual beli anjing tidak sah, malah haram. Ada dinaskan oleh Rasulullah SAW. Lepas tu bincang ujung-ujung bab berburu, bincang lagi bab anjing. Jadi anjing dia satu benda yang ada banyak dibincangkan dalam bab-bab yang ada dalam fiqh. Jadi kalau macam saya yang memang bidang saya fiqh, ibadah baik, muamalah baik, memang familiar lah dengan anjing ni. Walaupun anjing dia haiwan yang najis di sisi majoriti, ya. Najis, dia bukan najis di sisi semua ulama. Tak. Sebab tu saya kata majoriti. Ya. Kerana sebahagian kata anjing ni tidak najis. Ya. Lepas tu yang kata najis tu pula ada macam-macam. Ada kata najis tu hanya sekadar air liurnya. Ada kata najis tu seluruh badannya. Jadi macam-macam pendapat ulama ni tuan. Bab anjing ni. Kerana nas pasal anjing ni terhad. Sebenarnya teramat sedikit, tak banyak. Kalau dia sebut najis lah. Ya. Jadi dia ada banyak ni. Ya. Tapi ala kulli hal, Islam dia tidak memerangi anjing. Kita nak bunuh anjing saja-saja tak boleh. Atau nak menzalimi dia. Atau kita nak apa-apalah tak boleh. Dia macam haiwan-haiwan yang lain. Mungkin ada sikit perbezaan dengan babi. Babi ni ada segelintir ulama membenarkan. Babi ni dibunuh saja-saja, boleh. Itu pun yang standard dalam mazhab Syafi'i. Kalau tak standard pun memang ada ulama Syafi'i kata boleh bunuh babi. Saja-sajalah nak bunuh saja-saja. Tapi kalau anjing tak boleh. Babi tadi pun sebagian besar ulama yang lain kata tak boleh. Dia tetap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Hujah yang kata boleh bunuh babi tu pun sebab esok-esok Nabi Isa bila dia turun, dia akan buat dua kerja. Pertama, dia akan mematahkan salib-salib. Yang ni dia akan memerangi kesyirikan. Yang kedua ialah dia akan membunuh babi-babi. Ya. Jadi dia kata bolehlah bunuh babi. Tapi saya ingat sebagian yang lain kata tak boleh kerana tidak ada nas yang jelas. Walaupun Nabi Isa diturun akan bunuh babi, tak semestinya kita boleh bunuh babi. Dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Anjing of course lah tuan. Zaman Nabi anjing berkeliaran. Tuan ingat anjing ni tak ada zaman Nabi lah. Ada anjing berkeliaran pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan anjing masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW, keluar masuk begitu saja. Kata Ibn Umar dan Sunnah Abi Dawud, kanatil kilabu tuqbil wa tudbir wa tabul fi masjid Rasulillah wa lam yakunu yarushuna syai'an min zalik. Kata Ibn Umar dan Sunnah Abi Dawud, ni bila kita bincang bab najis anjing kan. Ibn Umar kata dalam masjid Nabi anjing keluar masuk. Dan kadang-kadang dia kencing dalam masjid Nabi. Tapi kami tidak pernah menjirusnya. Ya? Jadi ada macam-macam lah pentafsiran ulama tu. Ada kata najis, ada kata najis. Ada kata najis tapi sebab waktu tu tak nampak. Najis ni kalau nampak masuk. Simbah kalau tak nampak biar. Macam-macam lah. Jadi anjing ni dia haiwan macam lain tu. Nabi kata laula annal kilab ummatun minal umam la amartu biqatliha. Nah, saya Muslim pada Abi Hurairah. Nabi kata kalaulah anjing ni bukan satu ummah di kalangan ummah-ummah, nescaya aku akan menyuruh kamu membunuh. Nabi tak pernah bunuh anjing kerana ia adalah satu ummah. Apa nak ummah? Ummah ni tuan, kalau saya bagi kuliah, saya boleh ambil satu kuliah ajar pasal ummah. Ummah ni ada banyak konsep. Satu ialah seluruh makhluk adalah ummah. Ummatul khalqi dipanggil. Ya. Kemudian dikecilkan lagi ummah-ummah ni merujuk pada manusia, ummatun nas. Ummah-ummah ni makna manusia. Tak tertentu pada orang Islam. Orang Yahudi Nasrani pun Nabi sebut ummah. Ummatul khalqi makna seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala adalah ummah. Sebab tu kita tak boleh zalim kepada sesiapa, baik haiwan, baik tumbuh-tumbuhan, tak boleh. Kata dia ummah. Satu ummatun nas, semua manusia adalah ummah. Tak kisah dia muslim, non-muslim, bangsa apa, semua adalah ummah. Dia panggil ummatun nas. Satu lagi, dia kecilkan lagi skopnya, baru ummatul Islam. Umat ni merujuk pada orang-orang Islam.
Ya. Bila Nabi kata ummati ummati contohnya, ada Nabi sebut ummati ummati tapi bukan ketika Nabi mati. Nabi mati itu palsu, itu riwayat Syiah. Nabi semayang malam ada riwayat dalam Musnad Ahmad bin Aisyah, Nabi kata ummati ummati, umat aku menunjuk pada orang yang beriman, orang Islam. Itu skop sikit lagi tu, kecil lagi tu. Jadi ada ummah yang besar, ummatul khalqi, ada ummatun nas, seluruh manusia. Ada ummatu al-Islam. Umat ni orang Islam. Jadi anjing yang dimaksudkan oleh Nabi ialah ummatul khalqi, makhluk Allah. Kalaulah anjing ni bukan di kalangan ummah Nabi kata kalaulah anjing ni bukan satu ummah di kalangan ummah-ummah, yakni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dia ummah juga ya. Nescaya aku akan menyuruh kamu membunuhnya. Sebab anjing ini kalau dia adalah ummah, malaikat rahmat tak masuk. Lepas tu melibatkan najis pula. Nabi kata kalau ikut aku nak bunuh anjing ni, tapi dia ummah, dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi sebut ada orang buat baik kat anjing, dia masuk syurga, pelacur apa semua tu kan. Okey. Jadi kalau kita nampak anjing, anak anjing nak mati, kita nak bantu dia, saya rasa tidak ada masalah sama sekali. Boleh ambil untuk kita menyelamatkan nyawanya, kerana dia ummah, dia makhluk Allah SWT. Kan? Macam kisah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Umar, seorang pelacur, dia nampak anjing dahaga lah. Dia dahaga, dia dapat anjing dahaga. Mula-mula dia turun, dia dahaga, dia jumpa telaga. Kan? Dia turun, minum air dalam telaga. Dia pun naik. Dia main ada dua riwayat. Satu pelacur perempuan, satu riwayat lagi lelaki yang jahat. Bukan pelacur lah, lelaki. Dia ada dua riwayat situ. Tak kisahlah, tapi member ni memang dia jahat. Dia minum, dia keluar daripada telaga, alah tengok anjing. Yalhat. Dia ni terjelik-jelik. Dahaga. Apa dia kata? Laqad balagha hadzal kalbu min al-atash ma balaghani. Anjing ni dia punya dahaga ni macam aku dahaga tadi ni. Sila-sila boleh mati ni. Dia pun turun. Apa dia buat? Dia isi air dalam kasut dia. Dia pun buat keluar kasut tu. Dia bagi anjing tu minum. Apa kata Nabi? Ghafarallahu laha. Allah Ta'ala mengampunkannya. Hanya kerana dia memberi minum anjing. Ya, kehausan yang boleh bawa mati. Jadi tidak ada masalah sama sekali untuk kita bantu haiwan-haiwan, tak terkecuali anjing yang dalam keadaan seumpama itu. Boleh ambil dia. Bagi dia hidup. Lepas tu jangan buat beg pula bela sampai gila kan. Hantarlah pergi tempat lain. Jangan. Kita bantu dia untuk selamatkan nyawa dia. Saya kata itu ada satu perbuatan yang terpuji. Tapi kalau kita lalu tengok dia ngemuk dia, ambil. Tak boleh lah. Ini kalau kita tengok dalam setengah-setengah keadaan. Kerana anjing ni seumpama makhluk-makhluk yang lain. Itu yang di sisi sebahagian para ulama. Umpama di sisi mazhab Maliki, Hanafi, dia kata anjing tak najis. Sebab member tu buah air dalam kasut bagi anjing minum. Dan Nabi tidak menyatakan lelaki itu membasuh kasutnya. Jadi anjing najis. Sementara anjing dibuat berburu. Nabi tak pernah suruh sahabat membasuh gigitan anjing pada haiwan berkenaan. Dia kata anjing ni haiwan suci. Dia tidak najis. Yang najis hanya air liurnya sahaja. Bila dia menjilat bekas-bekas makanan. Anjing ni kalau nas dia najis satu je. Nabi kata kalau anjing jilat bekas-bekas makanan kamu, basuhlah. Tuhur inna ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayaksil sab'a marrat. Yahadahu Nabi turab. Tu je hadisnya. Adalah 2-3 riwayat tapi lafaz yang hampir sama yang menunjukkan bahawa kalau anjing jilat bekas makanan atau minuman kamu, Nabi kata basuhlah 7 kali, salah satu dengan tanah. Daripada hadis ni ulama buat persepsi najis, tidak najis, macam-macam. Hadisnya satu je. Ataupun beberapa hadis tapi konteksnya sama atau lafaznya hampir sama. Dia panggil alfaz mutaqaribah. Jadi macam tu. Daripada tu dia kan macam sebagian ulama kata tak najis pun. Bela memang tak boleh lah. Memang haram di sisi majoriti. Ini isu najis dia lain. Najis, banyak anjing saya sebut tadi dia banyak isu tuan. Isu najis, isu membatalkan solat. Isu jual beli dia. Isu macam-macam. Isu buruan pula.
kan. Anjing kalau kita lepaskan tak baca bismillah, tak boleh makan. Kita lepaskan baca bismillah, dia gigit, baru kita boleh makan. Itu pun dia gigit membunuh. Kalau dia gigit makan, kita tak boleh makan. Dia macam-macam. Itu dalam babus sayd wal istian. Jadi okey je bang. Abang tanya punya pendek, saya jawab punya panjang kan. Tidak apa lah. Jangan fobia sangat dengan anjing ya. Anjing main ikut surau buri lastik ya, janganlah. Berusaha free ya. Tuan ingat jadi semayang boleh cover yang kita buat zalim kat haiwan. Aku tak boleh cover je. Dia ingat anjing ni ke haiwan jijik kan. Dia makhluk seumpama yang lain ya. Ibnu Umar, anjing masuk dalam masjid Nabi, relax je. Mana tak ada lah dia duk halau anjing, depa belasah kan. Yalah, dia masuk halau je. Kalau ada najis kita basuh, kita sabar. Tak ada tak apa. Ya. Itu yang dulu babi masuk masjid, ditembaknya babi tu. Mati babi tu, siang babi tu. Tapi katanya nyondol orang tengah sembahyang. Untung jemaah ni ada seorang yang ada senapang. Tembak kan. Lepas tu seorang kata anjing tu duduk kat situ saja. Seorang kata anjing dah masuk ke tengah. Seorang lagi pula kata anjing dah tawaf satu masjid. Dapat kapit baru. Kan bagus tu dapat kapit baru kan. Macam lah ya. Dia babi pun sama dengan anjing je. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, fatwa lama dia kata babi tak najis. Fatwa baru dia kata najis. Lepas itu tokoh besar mazhab Syafi'i seumpama An-Nawawi, dia memilih pendapat Imam Syafi'i yang lama. Babi tidak najis. Dia seumpama haiwan-haiwan yang lain. Makan tetap haram, tapi dia punya najis dia punya badan dia tu najis ke tidak? Nawawi kata tak najis. Tapi ulama-ulama Syafi'i yang kemudian tak ambil pendapat itu, ada mengambil pendapat yang kata najis, pendapat Nawawi yang baru. Sorry, pendapat Imam Syafi'i yang baru. Jadi dia tak ada masalah pun. Saya ni tuan-tuan, kampung atuk saya memang kampung Siam. Kelantan tahulah, Jubakar dulu. Dulu saya nak pergi rumah atuk saya, memang saya berjalan di kanan kiri saya dipenuhi dengan babi-babi. Dan anjing-anjing. So saya bukan kata okey, tapi tak berapa ni sangatlah. Tak berapa ni sangat. Normal biasa je. Tapi konteks-konteks dalam fiqh ni macam tu lah ya. Ada soalan lagi? Tak ada. Ada yang tanya? Ya? Kulit babi sama. Kenapa? Babi, sebenarnya babi, kalau kita kering, kita sentuh dia, tak apa, tak najis. Tapi kalau dia sama, dia sebenarnya babi dengan anjing ni dia sama saja, hukum dia sama. Dari segi kenajisannya, dari segala sudut dia sama saja. Cuma beza, babi ni dia banyak dikiaskan daripada anjing. Nas pasal babi tak ada. Yang ada ayat Quran, itu pun terhad, 1-2 ayat saja. Ada dalam surah Al-Ma'idah, ada surah An-Na'am, tak silap saya. Yang mana Allah Ta'ala sebut najis, tapi dia banyak perbahasan lah. Tapi ayat Quran tu pun tak cukup kuat nak kata babi ni najis. Sebab tu Imam Syafi'i fatwa lama dia kata tak najis. Cuma bila dia jadi najis tu, dikiaskan di atas anjing. Campur ayat Quran tu dengan kias anjing, baru dia jadi kuat sikit. Jadi bolehlah kita kata babi tu najis. Dan itu yang distandardkan oleh sebagai ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Dia kata najis, babi dan anjing memang najis lah. Najis dia najis, air liur dia najis, dan the whole body adalah najis. Macam Imam Syafi'i dia guna kias. Kalau kata air liur anjing tu najis, air liur ni sebenarnya rebesan daripada tubuh badan. Yang keluarkan air liur ni apa? Badan kita keluarkan air liur. Jadi kalau air liur tu najis, the whole body adalah najis. Asal dia kuat juga ya, di samping nas-nas yang ada kan. Kemudian anjing tu pula dia menjilat-jilat badan dia. Jadi badan dia najis kan. Babi ni sebenarnya nak kata dia najis ni tak apa strong. Melainkan ayat Quran yang rijsun tu nanti saya uraikan lagi.
dengan kias. Dia kias atas anjing kan. Jadi najis. Jadi sebaik-baiknya kalau kita tersentuh babi atau seumpamanya, kalau kita basah lah ya, kalau sentuh nak tahi dia confirm lah kena sama. Kalau sentuh badan, tak tahulah berlaku ke tidak, tak berlaku pun kan. Tapi kalau sentuh, kalau tangan kita lembab, boleh jadi tangan kita kering tapi badan dia lembab, sentuh, maka kena sama. Ataupun dia kering, kita kering, bila tuan-tuan sentuh ada bau, kena basuh juga. Ataupun dia kering, kita kering, sentuh ada warna, pokok babi tu warna hitam, tangan kita putih, disentuh ada hitam, alamak, kena. Kena sama juga. Jadi itu bukan boleh lah. Ya? Banyak podcast. Tak boleh. Elakkan. Walaupun ada pendapat ulama yang kata babi tak najis, tapi sebaik-baiknya elakkan. Kerana sebenarnya yang kata babi ni najis, majoriti juga. Ramai juga ulama kata najis. Atas banyak asas. Tak boleh. Babi ni dia najis dia, tadi saya sebut samak tadi. Dia samak ni ada dua tau. Yang salah faham. Satu samak kulit. Satu samak kalau kita sentuh atau kena pakaian kita, itu yang samak sertu. Samak sertu ni kan 6 kali air biasa, 1 kali air tanah. Contohnya anjing masuk dalam rumah kita kan, kita sertulah 6 kali basuh air biasa, 1 kali basuh dengan air tanah. Itu dia panggil sertu. Satu lagi sama. Ini kita panggil sama. Orang Melayu panggil sama juga. Sebenarnya hak ni orang Arab panggil, dia tak panggil samuk macam tu kan. Hak ni sebenarnya dia panggil basuh je, tapi basuh dengan air tanah. Satu lagi samak juga, itu Melayu panggil samak, tapi itu dia panggil dibak. Dibak ni ialah kulit-kulit haiwan yang halal dimakan. Bila dia mati tanpa sembelih, kita boleh guna kulit dia setelah kita samak. Maksudnya setelah kita cucikan dia dengan apa-apa alat yang boleh menyucikan kulit berkenaan. Orang zaman dulu dia cuci dengan daun-daun kayu. Sama juga tu. Contoh, kambing. Bung kena langgar dengan unta zaman dulu kan, mati konon lah. Kambing tu nak bangkai, semua najis. Tapi kulit kita boleh ambil. Apa kita buat? Kita samuk dia. Bukan samuk air tanah tu. Samuk tu ialah kita membersihkan kotoran-kotoran kulit itu. Sebab bila kita buang kulit, dia melekat kat kulit tu kan, dengan darah, dengan lemak. Jadi kita cuci kulit dia tu, guna, kalau zaman dulu dia guna Al-Qaras. Al-Qaras ni sejenis daun yang digunakan untuk menyamak kulit-kulit haiwan. Saya pun tak tahulah macam mana daun tu. Kalau lah konteks hari ni, boleh jadi kemikal tertentu untuk sucikan kulit. Kita kikis dia dulu, guna kemikal. Hilang busuk dia, kotor-kotor tu tak ada, ada sip. Sama lah tu. Itu dia panggil sama juga. Itu dia panggil dibak. Boleh. Haiwan yang halal dimakan sahaja, mati tanpa sembelih. Kan? Contoh kita nak beli beg kulit lembu. Saya ingat tak ada masalah sangat kot. Biasa kulit lembu sembelih. Melainkan kalau mari daripada negara-negara yang non-Muslim, mari US, Britain, Aussie juga, kita takut-takut tak sembelih. Tapi kalau kulit, contoh daripada negara-negara Islam, saya ingat unquestionable lah, kita boleh guna. Kalau kulit haiwan yang halal dimakan, ya, sebenarnya kulit lembu boleh je kalau dia tak sembelih pun, dengan syarat dia sama. Tapi kita confirm ke dia sama, sebaiknya elakkan. Jadi kulit-kulit haiwan ni pun nak kena hati-hati juga. Kita lampau untuk semayang apa gitu-gitu. Kalau kulit haiwan yang halal dimakan, kalau mari daripada negara Islam, saya ingat tak ada isu. Tapi kalau mari daripada US, Europe, takut-takut tak sembelih kan. Kalau tak sembelih tak apa, kalau dia samuk, kita tahu juga samuk sembelih. Kita tahu. Elakkan. Tapi kalau kulit-kulit haiwan yang tidak halal dimakan, kulit buaya pun masalah juga. Bukan semua ulama kata haram, sebagai ulama kata harus. Tapi tak apalah. Contoh kulit apa lagi yang tak boleh dimakan? Kulit beruang. Beruang confirm tak boleh makan. Kulit ular confirm tak boleh makan. Jadi kulit-kulit haiwan seumpama ini, sebagai ulama kata boleh samuk, sebagai ulama kata tak boleh samuk.
Mazhab Syafi'i kata boleh samuk. Kulit-kulit haiwan yang tidak halal dimakan boleh disamuk. Itu mazhab Syafi'i, standard. Kalau Hambali yang boleh disamuk hanya haiwan-haiwan yang daripada yang halal dimakan saja. Yang mati tanpa disembelih. Kulit burung tak boleh samuk. Kalau Hambali lah. Syafi'i tak apa. Kulit ular boleh samuk. Tapi kita tahu boleh samuk. Agak-agak dia samuk tak? Ataupun mesti dia cuci dulu start pakai chemical apa gitu gini. Macam mana ya? Takut dia tak cuci, dia keraskan pakai, tak tahu. Dia sebenarnya kena cuci. Keluarkan dia punya lendi-lendi tu kan. Bagi bersih betul-betul. Takut-takut dia cuci gitu-gitu je, betul dia kering kan. Dia tak tahu, tak pasti ya. Saya pun nak cakap susah lah. Tapi saya bagi tahu kulit-kulit haiwan-haiwan yang tidak halal dimakan seperti ular, beruang atau yang seumpamanya, kalau boleh elakkan. Kalau kita nak buat semayang tu seumpamanya. Tapi kalau nak buat benda tak buat semayang, saya ingat ada keharusan lah. Okeylah ya. Payah juga nak cakap benda ni kan. Tapi kalau bola-bola kita kan, kalau boleh jangan kulit-kulit haiwan yang tak halal dimakan ya. Kalau boleh halal macam kulit lembu dan ispan. Kena jaga juga benda-benda macam tu. Kulit babi. Confirm tak boleh. Pasal kulit babi, kulit anjing memang tak boleh disamuk lah di sisi hampir keseluruhan para ulama. Hak kata boleh samuk ni, saya ingat Hanafi juga dia kata boleh. Tapi tak kuat lah. Tak ya. Anjing babi ni kita elakkan lah. Walaupun sebahagian kata babi ni tidak najis dari sudut kenajisan saja, tapi ia tetap haiwan yang terkeji dalam Islam, tetap terkeji ya. Cuma ulama nak kata najis tak najis tengok nas kan. Kalau nas tu tak kuat, macam Nawawi kata, dia kata ikut nas, dia kata babi ni tak najis ya. Kan hazal mazhabu aqwa dalilan fa in kana al-jumhur ala khilafihi. Mazhab yang kata tak najis ini adalah kuat walaupun ia tidak sama dengan jumhur. Dia tengok sudut nas apa semua. Tapi tak bererti kita bermudah-mudah dalam isu babi. Babi tetap haram dimakan. Dan kita tidak boleh bela. Tetap. Cuma ada sudut najis tak najis tu je. Dia nak faham juga kan. Ya. Ada orang bila kita bercakap anjing ni nak macam longgar sikit, kata oh ni galakkan ni nak bagi bela anjing ni. Tak, bela lain. Dia nak kena faham juga isu-isu macam tu lah. Saya duk tengok jam depan tu je. Patutlah. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Ada lagi? Ada daging yang nak bagi saya lagi? Tak ada? Tak simpan untuk ustaz? Tak. Kalau kulit haram yang babi atau anjing dah jadi beg, kita sentuh. Kita sentuh lah, sentuh sengaja. Sama. Kita perlu sama dengan kita. Tak boleh. Kulit anjing dengan kulit babi tak boleh sama. Dia dah jadi beg. Kita sentuh beg tu. Kita sentuh beg. Kita kering tak apa. Kalau basah kena. Dia tak kira. Dia kulit tu ada kat badan babi juga. Kulit tu dah dipisahkan daripada babi juga. Kan dah dibasuh dah seumpamanya, dia tetap kulit babi atau anjing. Kalau dia basah atau kita basah, once bersentuhan, walaupun tidak ada lah warna, tak ada bau, tak ada rasa, okey je. Tapi di sisi mazhab Syafi'i dia panggil najis hukmi. Dihukumkan sebagai najis walaupun tidak ada sifat-sifatnya. Macam air kencing lah. Kan? Bila dia terbiar lama, kadang-kadang dia sudah kering. Kita pergi sentuh pun macam tak ada apa-apa. Cium pun tak ada bau. Kan? Tak ada apa-apa. Tapi dia tidak pernah dibasuh. Dia tetap najis. Dia panggil najis hukmi. Sama lah konteks tu pun. Jadi kalau kita sentuh, tangan kita basah, dia bernajis. Walaupun tak ada apa-apa pun. Dia pun dah bersih, ada kering ke apa. Itu mengenai najis hukmi. Sebaik-baiknya disettlekan juga ya. Najis hukmi ni pun ada khilaf juga, tapi sebaik-baiknya boleh. Ada soalan lagi? Bulu tu. Kalau babi elakkan. Dia sekarang isunya kita nak beli babinya. Sedangkan haiwan dia tak beli. Tapi dia tulis itu ada lain diragukan. Kalau ada asas-asas seumpama itu, sebaik-baiknya dielakkan. Dia kena faham ya. Kita bincang bab najis apa itu ini kan. Dia ada satu kaedah, al-aslu fil asya' at-tahar ma lam tasbut an-najasah. Asas-asas benda itu suci melainkan jika sabit ia ada najis.
atau sekurang-kurangnya diragui. Kerana Nabi kata nak ma yaribuka illa ma yaribuka. Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada apa yang kamu tidak ragu. Kalau bulu tu memang kita tak tahu dia ni bulu anjing atau seumpama. Dan tidak ada benda-benda yang boleh meragukan. Beli je, tak ada syarat dia ada cop halal. Asal-asal benda tu dia suci. Kecuali kalau kita tahu dengan yakin dia najis atau sekurang-kurangnya kita meragui, sebaik-baik dia tinggalkan. Kalau confirm dia najis, haram kita guna. Kalau kita ada keraguan, makruh kita guna. Boleh guna. Contoh kan ada bulu yang dijual. Orang kata ni daripada babi, tapi tak ada bukti pun. Itu makruh kalau kita ambil. Kerana dia meragukan. Tapi tidak haram. Kalau yakin sungguh najis pun tak boleh. Tapi kalau ada asas-asas tertentu yang boleh meragukan, itu dia makruh saja. Tapi sebaik-baiknya dielakkan. Tapi kalau tidak ada bukti yang dia najis, tidak ada juga asas-asas yang boleh meragukan, maka dia kekal di atas hukum dia yang asal. Kalau orang dakwa-dakwi itu pun kan, tapi tak ada bukti apa-apa, yang meragukan pun tak ada bukti, of course lah yang najis pun tak ada bukti, maka kita boleh guna. Di atas prinsip sesuatu itu adalah suci, melainkan jika ada asas ianya najis, ataupun sekurang-kurangnya asas ia meragukan. Kadang-kadang orang cakap begitu, cakap begini, tapi tak ada asas pun, tak ada bukti pun. Kalau ada bukti meragukan, dah cukup untuk kita tinggalkan, walaupun tidak wajib. Tapi kalau bukti betul-betul najis, maka kita kena tinggalkan. Dan kalau kita guna, okey, tak ada bukti dia najis, tidak ada juga asas yang meragukan, kan? Kita guna. Tiba-tiba after 5 years, boom, bulu ni naik babi. Maka kita tidak berdosa, kerana kita sudah berpegang dengan prinsip yang konkret lah, yang kuat dalam syarak. Itulah asas-asas benda adalah suci, melainkan jika ada bukti yang menunjukkan ia adalah najis. Itu je lah. Okey je. Tapi kalau ramai sangat tu dakwa, sebaik-baiknya tinggallah, pilihlah yang lain. Ya. Tapi kalau nak guna juga tak berdosa. Nampak? Boleh tu. Memang cakap macam-macam. Kalau bulu-bulu ni kan, bulu berus lah apa gitu gini, kalau jenis babi punya dia lembut. Tak tahulah betul ke tidak. Tahu saya berus semua lembut. Dakwa-dakwi ni susah juga. Macam orang katakan dalam makanan tu kan, kalau ada nombor siri sekian-sekian dia babi punya. Kita cek-cek memang betul. Walaupun tak tulis babi kat situ. Sebab banyak elak kalak. Dia kena nak jaga-jaga juga. Amal hari ni memang kena macam tu. Boleh ya? Ada soalan lagi? Tak adalah. Aku kalau azhar.